Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sains Tingkatan 2, Bab 2, Ekosistem. Jadi pada hari ini kita akan teruskan untuk subtopik 2.2 iaitu kitar nutrien dalam ekosistem. Seperti yang kita tahu, tumbuhan dan haiwan memerlukan nutrien untuk menjalankan proses hidup. Okey, proses hidup seperti yang kita telah bincangkan sebelum ini, dia haruslah bergerak. Apa-apa benda hidup dia akan bergerak, bernafas, bertindak balas terhadap rangsangan, bertumbuh, membiak, berkumuh dan mencari makanan ataupun memerlukan makanan. Okey, ini adalah ciri-ciri benda hidup yang perlu kita tahu. Jadi contohnya kat sini, tumbuhan dan haiwan memerlukan nutrien. Okey, jadi maksudnya tumbuhan dan haiwan ini memerlukan makanan. Kitar nutrien ialah kitar di mana benda hidup memperoleh nutrien dari ekosistem yang seimbang untuk digunakan dan mengembalikannya semula ke persekitaran. Untuk digunakan semula. Okey, jadi bila kita dengar berkenaan dengan kitar, kitar ni adalah satu cycle ataupun kitar di mana ianya tak akan berhenti. Sentiasa bersambungan. Untuk topik 2.2, kita akan belajar berkenaan dengan beberapa kitar nutrien, okey, iaitu kitar oksigen, kitar karbon dan kitar air. Okey, saya pasti awak dah nampak beberapa jenis kitar di dalam topik tingkatan 1. Okey, jadi untuk topik ni kita akan belajar benda yang sama tetapi lebih detail. Yang pertama kita akan lihat berkenaan dengan kitar oksigen. Okey, seperti yang awak nampak dalam rajah ni, okey, yang pertama kita ada proses respirasi. Okey, di sini. Oksigen digunakan oleh organisma semasa proses respirasi. Okey, respirasi di sini saya nak ingatkan ianya adalah proses pernafasan. Okey, segala benda hidup akan bernafas di mana kita akan menggunakan oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Okey, karbon dioksida ni adalah satu byproduct ataupun benda yang kita tak nak gunakan lagi. Okey, jadi karbon dioksida akan dilepaskan daripada badan kita sebab badan kita tidak memerlukan karbon dioksida. Kita hanya memerlukan oksigen untuk hidup. Okey, sama juga seperti haiwan-haiwan lain ataupun tumbuhan di mana kita memerlukan oksigen untuk proses respirasi. Okey, jadi kita nampak dekat sini di mana haiwan, manusia dan juga tumbuhan akan menggunakan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian, oksigen juga digunakan oleh pengurai dalam proses perebutan. Okey, jadi untuk pengurai ni kita dah belajar di dalam rantaian makanan kan sebelum ni, okey? Jadi saya pasti awak dah tahu apa itu pengurai. Okey, di mana pengurai ni juga adalah satu benda hidup, okey, di mana ia juga akan menggunakan oksigen dan juga mengeluarkan karbon dioksida dalam proses perebutan benda hidup. Contoh, sekiranya ada apa benda yang mati, pengurai ni akan bertanggungjawab untuk menguraikan haiwan ataupun tumbuhan, okay, yang telah mati. Kemudian, oksigen juga digunakan dalam proses pembakaran. Okay, jadi untuk proses pembakaran ni, tak kisahlah apa benda yang awak bakar, as long as awak guna bahan api, okay, awak memerlukan oksigen. Okey, tanpa oksigen awak tak akan dapat melakukan proses pembakaran. Okey, jadi sekiranya ada oksigen, oksigen ni akan digunakan untuk proses pembakaran dan kemudian karbon dioksida akan dilepaskan. Okey, jadi sama juga kat sini. Okey, nampak ini adalah karbon dioksida yang dilepaskan dalam kitar oksigen. Kemudian, tumbuhan mengembalikan oksigen ke atmosfera melalui proses fotosintesis. Okey, tadi kita telah melepaskan karbon dioksida ke dalam udara. Dan kemudian, proses fotosintesis ini adalah salah satu proses yang penting ya untuk tumbuhan seperti yang saya dah cakap, di mana tumbuhan ni adalah berbeza daripada kita sebab kita boleh bergerak untuk mencari makanan. Namun, tumbuhan ni dia tak boleh bergerak untuk mencari makanan. Oleh itu, dia haruslah duduk di tempat dia dan membuat makanan sendiri. Okey, untuk proses fotosintesis, yang pertama, kita perlu ada benda yang paling penting di sini iaitu karbon dioksida.
Okey, CO2 ni adalah singkatan untuk formula kimia untuk karbon dioksida ya. Kemudian, macam biasa, sekiranya awak ada pokok, awak kenalah siram air. Okey, perlu ada air. Okey, kemudian, yang paling penting, kita perlu ada cahaya matahari dan juga klorofil. Klorofil ni adalah salah satu komponen di dalam sel tumbuhan, yang sangat diperlukan dalam proses fotosintesis. Kemudian, tadi kita dah ada bahan-bahan yang kita perlukan. Kemudian untuk tumbuhan ni, yang pertama dia akan menghasilkan glukosa. Glukosa ni adalah merupakan sumber makanan bagi tumbuhan. Dan kemudian, dia akan melepaskan gas oksigen. Okey, jadi seperti yang awak nampak dekat sini, gas oksigen ni adalah gas yang tidak diperlukan oleh proses fotosintesis atau pertumbuhan dan ianya akan dilepaskan kembali ke udara. Okey, glukosa ni adalah merupakan makanan kepada tumbuhan dan kemudian seperti yang awak nampak dalam cycle ni, oksigen akan dilepaskan kembali ke udara dan kemudian cycle ni akan diteruskan. Oksigen akan diserap semula kepada haiwan, tumbuhan, proses pembakaran dan juga pengurai. Okey, jadi seperti yang awak nampak, ini adalah kitar oksigen. Okey, di mana kitar ni tak akan pernah berhenti. Akan sentiasa berlaku. Okey. Kemudian kita akan lihatkan untuk kitar karbon. Seperti yang awak nampak, ada beberapa proses yang menyumbang kepada kitar karbon. Yang pertama kita akan lihat, sama juga karbon dioksida diserap oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis. Okey, seperti ini. Okey, yang pertama awak kena tengok anak panah ni. Okey, karbon dioksida akan diserap oleh tumbuhan supaya tumbuhan tersebut menghasilkan oksigen. Oksigen adalah sebagai byproduct. Okey, jadi melalui proses fotosintesis, karbon dioksida di udara ni akan diserap oleh semua tumbuhan dan akan digunakan untuk proses fotosintesis. Organisma hidup membebaskan karbon dioksida melalui proses respirasi. Okey, seperti yang awak nampak, organisma hidup. Contoh dekat sini kita ada lembu ni ya, haiwan. Okey, melalui proses respirasi haiwan. Okey, manusia. Kita akan ambil oksigen daripada udara dan kemudian kita akan membebaskan karbon dioksida. Okey, jadi kita adalah penyumbang kepada karbon dioksida untuk tumbuhan melakukan proses fotosintesis. Okey. Selain itu, kita ada respirasi akar. Okey, untuk tumbuhan. Tumbuhan pun melalui proses respirasi ya. Okey, respirasi tumbuhan dan juga proses respirasi daripada haiwan ataupun manusia. Kemudian kita tengok, selain itu, kita ada proses pembakaran. Tadi kita dah bincangkan kan berkenaan dengan proses pembakaran ni. Okey, jadi proses pembakaran ni di mana segala pembakaran yang kita buat perlu ada oksigen. Okey, oksigen digunakan untuk proses pembakaran dan akan menghasilkan karbon dioksida. Jadi proses pembakaran juga adalah penyumbang kepada karbon dioksida di udara. Kemudian, proses perebutan organisma mati oleh pengurai membebaskan karbon dioksida dan menghasilkan karbon. Okey, jadi proses penguraian ni. Okey, kita dah belajar tadi kan, pengurai memerlukan oksigen dan akan menghasilkan karbon dioksida. Dalam pada masa yang sama, benda-benda hidup ataupun benda-benda mati yang telah diuraikan tadi akan membentuk karbon juga. Okey, jadi karbon ni akan digunakan oleh organisma lain lah. Okey. Kemudian kita akan lihat kitar air. Haiwan menjalankan respirasi, penyahtinjaan dan juga perkumuhan. Okey, ini meningkatkan kandungan wap air di atmosfera. Okey, jadi seperti yang kita nampak dalam gambar rajah ni. Okey, ini adalah proses yang dijalankan oleh benda hidup. Okey, haiwan, manusia juga. Okey, respirasi, penyahtinjaan dan perkumuhan. Dan wap-wap air akan dibawa ke udara melalui proses penyejatan.
Okey, awak dah belajar proses penyejatan di dalam tingkatan 1 kan? Air diserap oleh akar tumbuhan. Okey, seperti yang awak nampak. Okey, air diserap oleh akar tumbuhan. Okey, di dalam tanah ni ada air. Okey, sekiranya berlaku hujan ataupun tadi kita ada penyah tinjahan, perkumuhan. Okey, air ni akan diserapkan oleh tumbuhan. Okey, dan proses ini adalah kita namakan transpirasi. Di mana apabila air, saya akan lukiskan di sini. Okey, kemudian kita ada daun, contohnya daun daun. Okey, jadi apabila air diserap oleh tumbuhan, air ni dia akan bergerak terus ke arah daun. Okey, disebabkan cuaca yang panas ataupun perubahan suhu yang tinggi, okey, air ni akan diserap keluar daripada daun. Okey, ini adalah apa yang kita katakan sebagai proses transpirasi. Okey, jadi tumbuhan akan kehilangan air melalui daun ataupun stomata daun. Okey, di mana air ni akan diserap disejat ke atas. Okey, jadi ini adalah apa yang dikatakan sebagai proses transpirasi. Okey, sebab air ni tak digunakan sepenuhnya untuk proses fotosintesis. Okey, tadi kita dah belajarkan air digunakan sebagai salah satu bahan untuk proses fotosintesis. Tetapi ada daripadanya akan dibebaskan ke udara ataupun ke atmosfera melalui proses transpirasi di mana perubahan suhu yang mendadak di alam sekitar ataupun sekeliling. Disebabkan perubahan suhu wap air melalui proses kondensasi dan membentuk awan. Okey, tadi kita dah nampak ada beberapa cara kan air tersejat ke udara di mana melalui proses transpirasi dan juga proses ini. Kemudian apabila air ni diserap ke udara, okey, ianya wap-wap air ni, okey, di mana ianya adalah wap air dalam bentuk gas ya. Okey, gas. Jadi ianya akan melalui proses kondensasi dan membentuk awan. Okey, daripada gas tadi dia akan berubah menjadi air. Okey, dan apabila ianya telah penuh, okey, kuantitinya dah agak tinggi, okey, di udara, di awan ni, okey, jadi dia akan turun melalui bentuk hujan. Okey, seperti yang nampak ni. Okey, dan kemudian air tersebut akan mengalir ke permukaan sungai, tanah. Okey, dan kemudian air ni akan meresap ke tanah, air hujan tadi. Dan kemudian cycle ni ataupun kitar ini akan berterusan, sentiasa akan berlaku. Okey, jadi proses ni akan sentiasa berlaku dan dianya tak akan berhenti. Okey, akar tumbuhan mencekam tanah dan menjadikan struktur tanah lebih kukuh. Okey, hal ini menyebabkan aliran air di bawah tanah perlahan dan dapat mengelakkan hakisan tanah. Okey, ini adalah salah satu kepentingan tumbuhan ya. Okey, di mana tumbuhan ni adalah salah satu hidupan yang sangat penting dalam mengelakkan hakisan tanah. Okey, di mana kita ada akar kan. Jadi akar ni adalah sangat penting untuk mencengkam tanah. Okey, dan dia akan menyebabkan struktur tanah lebih kukuh supaya tanah tak berlaku kejadian seperti tanah runtuh. Okey. Kemudian kita akan tengok gangguan aktiviti manusia ke atas kitar nutrien. Okey, tadi kita dah belajar beberapa jenis kitar nutrien kan. Okey, antara sebab gangguan, okey, penebangan hutan secara tidak terkawal. Okey. Okey, penebangan hutan ni adalah salah satu yang sebab yang agak penting lah dalam gangguan kitar nutrien. Okey, contohnya kalau penebangan hutan mungkin dia akan menyebabkan tanah tadi tidak dapat dicengkam dengan baik dan kemudian akan berlaku kejadian tanah runtuh. Dalam masa yang sama dia juga akan menyebabkan jumlah pokok berkurang. Okey, apabila jumlah pokok berkurang,
Okey, contoh kita ada karbon dioksida. Okey, bila jumlah pokok berkurang, okey, karbon dioksida ni diperlukan oleh tumbuhan untuk menjalankan fotosintesis supaya jumlah kuantiti karbon dioksida dapat dikurangkan. Tetapi masalahnya sekarang, bila tak ada pokok, karbon dioksida ni tidak dapat diserapkan oleh tumbuhan. Okey, jadi dia punya ni menjadi semakin tinggi. Okey. Apabila dia menjadi jumlah karbon dioksida ni menjadi semakin tinggi, dia akan menyebabkan proses ini tidak dapat dijalankan dengan baiklah. Okey, kemudian pembakaran bahan api fosil. Okey, ini pun sama, ini adalah penyumbang kepada kenaikan ataupun kenaikan kuantiti karbon dioksida di udara. Okey, terlampau banyak karbon dioksida di udara disebabkan oleh pembakaran bahan api fosil. Okey, nampak tak tadi? Bila hutan makin kurang tetapi kita punya karbon dioksida makin tinggi. Okey, jadi dua-dua ni adalah berkaitan. Okey, bila jumlah karbon dioksida makin tinggi ataupun kuantiti makin tinggi, okey, dia akan menyebabkan masalah-masalah lain seperti pemanasan global ataupun pemanasan global ataupun penipisan lapisan ozon. Kemudian kita ada penggunaan sumber air yang berlebihan. Okey, jadi ini lebih kepada pembaziran lah. Okey, bila kita menggunakan terlampau banyak air, kita akan kurang sumber air bersih. Langkah-langkah menyelesaikan masalah gangguan kitar nutrien. Okey, di mana yang pertama kita boleh cuba dengan menanam pokok. Okey, menanam semula pokok. Okey, tadi apabila kita dah tebang semua pokok tadi, kita akan kekurangan hidupan untuk memproses karbon dioksida. Okey, jadi apa yang boleh kita buat? Lepas kita potong pokok, okey, tebang pokok, kita tanam semula. Ini adalah salah satu cara untuk mengurangkan gangguan dalam kitar nutrien. Kemudian menggunakan kenderaan awam. Tadi masalah kita adalah disebabkan oleh pembakaran bahan api fosil kan. Okey, terutamanya macam penggunaan kenderaan kan. Okey, jadi sekarang salah satu cara untuk kita kurangkan ataupun menyelesaikan masalah kitar nutrien, kita menggunakan kenderaan awam. Jadi apabila kurangnya kenderaan yang digunakan di jalan, okey, jadi ini pun sebersikit akan mengurangkan kuantiti ataupun kepekatan karbon dioksida di udara, di atmosfera. Menjimatkan penggunaan air. Mungkin kita boleh gunakan air hujan, okey, sebagai takungan kita supaya kita dalam masa yang sama kita boleh menjimatkan penggunaan air dan mengurangkan penggunaan air yang tidak bersih lah. Mewujudkan sistem pertanian yang terancang. Okey, jadi sistem pertanian terancang ni adalah sangat penting. Okey, untuk petani. Kemudian kita juga bolehlah memperketat undang-undang. Yang ini adalah daripada segi terutamanya macam penebangan hutan tadi. Okey, jadi penebangan hutan tadi sekiranya sangat berleluasa dan tanpa kawalan, dia akan boleh menyebabkan masalah besar lah. Di mana sekiranya tak ada kawalan, semua pokok akan ditebang dan kita kekurangan mesin pemproses karbon dioksida. Okey? Okey, jadi sampai sinilah untuk subtopik 2.2 kita. Okey, untuk next class kita akan teruskan dengan topik 2.3. Okey? Jadi sekiranya ada apa-apa masalah, boleh terus rujuk kepada saya. Okey? Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.